Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Kosongkan dirimu dari mencintai dunia. Wahai gulam, berusahalah agar tiada sesuatu pun lagi yang di dunia ini engkau cintainya. Jika ini boleh sempurna pada dirimu, maka engkau tiada akan dibiarkan bergantung lagi dengan dirimu walau sedetik pun. Malah jika engkau terlupa, akan diingatkan. Jika engkau lalai, akan disedarkan. Dan tiada akan membiarkanmu memandang kepada selain dia secara total. Siapa yang merasakan ini, tahulah dia. Namun begitu, orang yang termasuk dalam kumpulan ini hanya beberapa ketil manusia sahaja. Mereka tiada sama sekali merasa tenang bila duduk dengan manusia. Wahai munafik, sedarlah bahawa bala dan bencana itu ada di atas kepala hati kamu. Kaum yang berdiri di sisi Allah Azza wa Jalla, setiap kali mereka memandang dengan mata hati mereka terhadap yang selain Allah Azza wa Jalla, mereka terus tetapkan keselamatan diri mereka, iaitu dengan bertenang dengan Allah dan berdamping diri dengan Allah, serta membutakan mata dari sekalian makhluk Allah dan menghentikan lidah dari membantahnya. Berlalu siang dan malam, bulan dan tahun atas mereka, sedang mereka tetap dalam keadaan yang sama sahaja. Tidak pernah berubah sikap mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka inilah makhluk Allah yang paling waras sekali akalnya. Jika kamu melihat mereka ini, tentu kamu akan mengatakan bahawa orang-orang ini gila agaknya. Namun jika mereka melihat kamu pula, niscaya mereka akan mengatakan tiada akan selamat orang-orang ini nanti di hari kiamat. Kaum ini hati mereka dilanda sedih dan patah hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka selamanya dalam ketakutan, dalam kebimbangan, setiap tersingkap tudung kebesaran Allah, keagungan Allah di hati mereka. Semakin bertambah takut dan bimbang, hati mereka seakan-akan terpatah-patah dan tali perut mereka seakan-akan terputus-putus. Bila Allah melihat hal seperti ini daripada mereka, dibukanya pintu-pintu rahmatnya, kecantikannya, kelembutannya, dan diletakkan harapan di hati itu sehingga mereka merasa tenang dan tenteram semula. Aku tidak ingin memandang melainkan pada siapa yang menuntut akhirat dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Adapun orang yang mengejar dunia dan orang yang bergantung kepada manusia dan yang berdiri dengan jiwanya dan hawa nafsunya, apa yang mesti aku lakukan terhadap mereka ini? Paling banyak aku boleh cuba mengubati mereka, kerana mereka itu adalah orang-orang yang sakit. Dan jelaslah tiada seorang pun yang dapat bersabar terhadap orang sakit melainkan seorang tabib sahaja. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang dituntut
ialah kita tidak mencintai dunia. Sebab kita bakal meninggalkan dunia. Dan kita bakal bertanggungjawab dengan dunia yang pernah kita berada di dalamnya dan pernah kita memilikinya seketika. Dan kerana dunia menjadikan masa kita mengingati Allah sedikit, bahkan tercipta dosa-dosa yang tidak kita sedari. Dan dunia menjadi beban pada hari akhirat kelak, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Perumpamaan dunia itu ialah seperti haiwan yang ganas, yang sesekali sahaja dia bertenang. Pada waktu yang lain, dia hanya ingin menerkam. Maka bagaimana sikap kita terhadap dunia yang seumpama ini? Bahkan dunia ini seumpama ombak ganas. Sesekali sahaja dia tenang. Bagaimana kita melalui dan melayari dunia ini? Bahkan dunia ini adalah gelap. Sesekali sahaja dia terang. Bagaimana kita mampu berjalan dalam kegelapan? Kerana itulah bila kita melihat manusia dengan fitrahnya, bila dekat nak mati, bila kita sakit yang boleh membawa kematian, waktu itu kita berputus asa dengan dunia. Kita bersedih kerana dunia yang membebani kita, dan kerana kecintaan yang tidak dibalas, kerana kita bakal meninggalkan dunia. Tapi dunia tidak mahu mengikuti kita, dan dunia tidak mahu bersama kita. Sedangkan simpanan akhirat kita sedikit. Kerana itu kita takut. Seorang ulama ditanya, kenapa manusia takut mati? Maka jawabnya, kerana kita membina dunia dan kita meranapkan di sana. Kita meranapkan akhirat kita. Bila mana kita akan berhijrah ke akhirat, sedangkan kita tahu di sana kita tak banyak buat apa-apa, maka kita akan sedih dengan dunia yang kita tinggalkan yang tidak menghasilkan akhirat. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, berusahalah supaya dunia ini tidak kamu cintai. Baik, apa maksud dunia tidak dicintai? Tuan-tuan, bila kita cinta, bererti kita akan lupa yang lain. Bila kita cinta, bererti kita beri masa lebih banyak pada apa yang kita cinta. Dan bila kita cinta, dia membutakan dan memekakkan mata kita. Itu tabiat cinta. Bila seorang cintakan dunia, maka dia lupa halal dan haramnya, dosa dan pahalanya. Bahkan dia lupa waktu-waktu yang patut dia bersama dengan Tuhannya, penciptanya. Dia kerana dia cinta. Sebab itu dunia ni, tuan-tuan, kita belajar tidak mencintainya. Ia suka secara fitrah. Bila kita dapat anak, kita pun suka. Itu fitrah. Kita naik pangkat, kita pun suka. Itu fitrah. Tetapi mencintainya dengan maksud menjadikan keutamaan. Sebab kalau kita sebut cinta, dalam banyak nombor telefon yang naik, orang yang kita cinta, maka orang ni kita dahulukan. Kalau dia miss call, kita call semula walau 10 kali. Walau dia tak jawab, kita call lagi sebab dia yang kita cintai. Bila dunia dicintai, walau kita tahu dah tak boleh, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Maka kita cuba menghabiskan masa kita. Kerana itu kita nak letak cinta pada tempat dia, iaitu mencintai Allah. Tenang dengan Allah. Redha dengan segala pemberian, pembahagian dan takdir Allah Ta'ala. Kerana siapa yang cinta pada dunia, dia tak akan selamat. Dan dia akan sentiasa berduka cita. Duka citanya pada benda yang sementara. Walhal patut dia berduka cita pada benda yang abadi. Bimbang dia tak dapat. Bimbang dia tak perolehi. Kerana dunia yang kita tak perolehi, kelak kita akan dapat semuanya di alam abadi. Bukan berkali ganda lebih pada itu. Bukan lebih sempurna. Tetapi akhirat yang kita terluput dan terlepas, kita tak akan dapat lagi. Kalau hari ni saya tak sempat dapat rumah besar, saya tak dapat kereta yang hebat, kereta yang mewah. Kalau hari ni saya tak dapat intang permata, emas dan perak. Kalau hari ni saya bukan jutawan, saya bukan orang kaya. Tetapi akhirat saya akan dapat semua benda ni.
Bukan lebih daripada itu. Maka kenapa saya bersedih dengan apa yang saya tak dapat di sini, sedangkan di sana menunggu berkali ganda. Umpama tuan-tuan kita pergi luar negeri, dan negeri itu bukan negeri kita. Kalau di sana kita pun tengok ada orang mewah, kaya, apakah kita fikir nak memilikinya? Tak fikir sangat, sebab itu bukan negeri kita. Kita pun tunggu flight nak balik. Yang kita nak di negeri kita. Di sini tak apalah kita duduk rumah kotai ke, duduk flat ke, tak ada hal, sebab kita akan balik negeri kita. Maka kerana itu kalau kita terlepas dunia di sini, kita tak akan rugi apa-apa pun. Sebab di sana Allah beri lebih pada itu. Tapi kalau kita terlepas akhirat di sini, kita tak akan jumpa lagi akhirat di sana. Sebab untuk mendapatkan akhirat cuma di sini. Untuk mendapatkan segala isi dunia, boleh di sana. Kan di sini kalau kita nak miliki seluruh dunia, kita tak milikinya. Kita cuba memegangnya sementara. Kita tidak dapat menikmatinya, kita cuba dapat memandangnya sahaja. Akhir sekali tuan-tuan, dekat kita nazak, dekat nak mati, semua nikmat dunia ni kita cuma dapat tengok je. Kita tidak lagi dapat merasainya. Tengok. Orang letak makanan atas meja, tengok. Orang letak air, tengok. Datang anak isteri kita, kita cuma tengok. Itu pun kalau belum ICU. Kalau dah ICU tuan-tuan, kita pun tak boleh tengok. Allah tutup mata kita. Kenapa orang mati tutup mata dia? Kalau dia tak tutup, ditutup matanya. Untuk dia mengetahui, dia tidak lagi berpeluang melihat dunia. Tak ada. Yang dilihat selepas ditutup matanya ialah akhiratnya. Tuan-tuan, pejam mata seketika. Apakah kita nampak dunia waktu kita pejam? Begitulah hilangnya dunia daripada kehidupan kita. Bila kita pejam mata, kita takkan nampak siapa pun depan kita. Ini baru pejam sementara. Bayangkan kita pejam selamanya. Maka apa nilai benda yang hilang itu? Tak ada lagi nilai. Oleh sebab itu, sebelum kita keluar dari dunia ini, jangan cinta pada dunia. Belajar cinta akhirat. Belajar mencintai Allah. Belajar mencintai yang abadi. Sedikit demi sedikit kita menghilangkan pergantungan pada manusia. Lalu mengandu kita, munajat kita lebih kepada Allah. Berharap dan bergantung kita lebih kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah SWT. Dan kita melihat segala-galanya ialah Allah yang menentukannya. Kalau begitu, maka kita akan mendapat berada pada tahap kesempurnaan kita. Ya, bukan maksud sempurna kita tak ada cacat celah. Tapi kita berjaya dalam misi kita. Bila kita sebut sempurna, berjaya dalam misi. Misi saya hidup di dunia untuk cinta akhirat. Bukan hidup di dunia untuk cinta dunia. Sebab dunia yang hebat ini, kalau saya pejam mata pun dia dah hilang. Bagaimana kalau saya mati? Sehebat-hebat dunia tuan-tuan, kita pejam mata, dah hilang benda tu. Itu baru pejam seketika, kalau pejam selamanya. Namun kata Syekh Abdul Qadir, orang macam ni tak ramai. Orang macam ni tak ramai bererti, tuan-tuan sekalian, kita perlu bermujahadah untuk menjadi orang yang tak ramai ini. Untuk menjadi orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang kata, ustaz kita usaha, apakah kita pasti boleh? Kita jawab bahawa berusaha walaupun kita tak dapat, maka itu jauh lebih baik daripada kita tak buat apa-apa. Kerana berusaha menjadikan kita mendekatkan diri kita pada mereka yang berjaya. Dan dihimpunkan bersama orang yang berjaya. Wahai munafik, bala yang berlaku selama ini berpunca dari hati kamu. Bala tu yang kita tengok, yang berlaku sekeliling tubuh badan kita, ia sebenarnya hati kita yang bermasalah ni. Bila hati ini tidak jujur dengan Allah SWT, maka datanglah pelbagai bala pada kita. Datanglah pelbagai musibah. Kerana itu hati ni nak kita bersihkan. Ya, waktu Syekh Abdul Qadir menyebut cinta, maka cinta ni tak ada tempat dia yang sempurna melainkan hati. Maka dia bukan lafaz saya cinta Allah. Ia bukan lafaz. Saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan lafaz. Saya cinta pada akhirat. Ia bukan lafaz. Ia berada di hati. Kan itu orang munafik, kata Syekh Abdul Qadir.
Penyakit dia berpunca dari hati. Syekh menyebut, siapa pun orang yang belum mampu membaiki hatinya, maka dia dalam kelompok munafik. Sebab zahirnya lain daripada hati. Khusyuk itu di hati. Ikhlas itu di hati. Ketaatan sebenar di hati. Semuanya berpunca daripada hati. Sebab itu Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrihi salasa marrat. Takwa di sini, di hati. Takwa di sini, takwa di sini. Nabi menepuk dadanya 3 kali. Maka di sini kita bermula perjuangan kita. Tuan-tuan, umpama kita nak bersih rumah, nak start kat mana? Nak start dari mana ni rumah ni? Kita nak bersih kereta, nak start dari mana? Demikian juga kita nak bersih diri kita, nak start dari mana? Maka mulakan dari hati kita. Mulakan daripada hati kita untuk menyucikannya, untuk berdamping dengan Allah Ta'ala, bukanlah dengan makhluk. Syekh menyebut cara-caranya untuk menetapkan keselamatan. Pertama, jangan memandang makhluk. Butakan mata daripada pandang makhluk. Jangan bergantung, jangan nampak makhluk hebat. Cuba lihat, cuba hadirkan Allah yang hebat. Memang itu yang kita sebut setiap hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam solat, Allahu Akbar. Dan setiap takbir kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yani Allah Maha Hebat. Allah Maha Hebat. Bila lafaz sahaja belum masuk ke hati, kita tuan-tuan tengok orang bawa kereta mewah, hebatnya dia. Ada kereta rumah agam, hebatnya dia. Tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita tak rasa hebat. Allah yang menciptakan semua kehidupan, kita tak rasa hebat. Allah yang memberi rezeki pada semua makhluk, kita tak nampak hebat. Ada orang tu, dia baru tolong 3-4 orang fakir miskin, kita kata kayanya dia, baiknya dia. Allah beri makan pada semua manusia. Rezeki pada seluruh makhluknya, binatang-binatang yang melata. Hatta ulat di batu. Kita tak nampak Allah Maha Kaya. Tengok seorang dua, bagi orang tu komputer, tablet, oh kayanya dia, baiknya dia, bagusnya dia, kita pun kagum. Kita pun like dia. Dan sebagian benda yang aktiviti dia buat kita like. Tapi kita tidak lihat apa yang Allah telah buat pada kita. Jutaan nikmat yang tersembunyi, yang kelihatan. Kita lupa nak like. Kita lupa nak seronok. Kita lupa nak ikuti nikmat-nikmat tadi bagaimana Allah sempurnakan pada diri kita. Maka pertama, butakan mata kita pada manusia. Buka mata kita pada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh yang kedua, berhenti membantah. Kenapa macam ni? Kenapa? Jangan berhenti membantah. Redha. Redha pada semua perkara. Hubungan kita dengan manusia, permasalahan, apa yang kita dapat, apa yang kita tak dapat, rezeki kita kurang atau banyak, belajar untuk redha. Ini kekuatan hati kita. Lalu kata Syekh, siang, malam, bulan berlalu, tahun berlalu, maka kenapakah sikap kita terhadap Allah SWT ini perlu kita kekalkan, jangan berubah. Inilah sifat orang benar-benar cinta Allah. Jangan hari ini lain, esok lain. Sebab itu penting ibadat istiqamah. Tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan, khairul a'mal madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang berterusan walau sedikit. Kalau kita nak dapat cinta pada Allah, jangan berhenti ketaatan yang pernah kita buat. Jangan berhenti. Kalau tuan-tuan dah biasa sedekah, jangan berhenti sedekah. Senang susah sila lakukan. Tuan-tuan dah biasa solat duha, sibuk macam mana pun solat duha. Tuan-tuan dah biasa qiyam, macam mana pun penat malam kita tak tinggalkan qiyam mulai walau 2 rakaat. Kita dah biasa menuntut ilmu, walau bagaimana bosan dan jemu, kita jangan berhenti menuntut ilmu. Kan itu tanda Allah cinta pada kita. Jangan sampai Allah buang kita dalam kelompok ahli kebaikan. Sebab bila kita buat baik, tiba-tiba kita tak buat, berarti Tuhan tak jemput lagi kita buat. Sebab semua kebaikan ni datang dari Allah. Kita patut sedih bila sesuatu yang menjadi kebiasaan kita buat, tiba-tiba kita tak buat dah hari ni. Saya biasa hari Jumaat sedekah, maka sedekah. Habis dah tak pergi masjid dah, maka tetap sedekah, jangan berhenti. Jangan bila tiada hari Jumaat kita tak bersedekah. Atau jangan kerana kita tak lagi ke masjid untuk beberapa ketika ini,
kita tinggalkan rutin kita. Memakai pakaian putih, mandi sunat Jumaat. Kita tetap melakukannya. Kita tetap mandi sunat Jumaat. Kita tetap memakai pakaian putih. Walaupun kita cuma sembahyang zuhur. Tapi kita nak beritahu ini hari Jumaat. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Walaupun mereka terhalang dengan sebab berbagai. Biar nampak beza. Jangan saat dah tak lagi masjid, saya pun sembahyang zuhur macam biasa. Maka apakah kamu tak tahu ini zuhur hari Jumaat? Atau ada perbezaan? Itu menunjukkan istiqamah kamu dalam beragama. Kelak nanti, kalau Jumaat kita dibenarkan solat, maka kita tidak menjadi, kita katakan berat untuk melakukan benda yang memang kita dah buat. Memakai pakaian putih, mandi sunat Jumaat, berwangian, dan lain-lain. Maka istiqamah tanda cinta Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Dan istiqamah tanda kita masih berada dalam kelompok orang yang buat baik. Sebab itu para sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amri bin Al-As, bila diminta satu amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi beri dia satu amalan. Sesudah dialog yang panjang, Nabi kata, sum yauman wa aftir yauman. Kalau kamu nak berpuasa, nak banyakkan puasa sunat baik. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Lalu Abdullah bin Amri bin Al-As terus melakukannya walaupun sampai kening dah jatuh, dah tua. Kan dia tidak mahu berhenti benda yang memang dipesan oleh Rasulullah walaupun tidak wajib. Tanda apa? Cinta dan istiqamah. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bukan para salafus salih, bukan para tabi'in, para ulama yang muktabar, antara perkara yang menjadi kekuatan mereka, tidak meninggalkan suatu kebaikan yang pernah mereka buat. Tidak pernah. Walaupun juga keadaan. Jadi kita, tuan-tuan cek balik, ada tak kebaikan-kebaikan yang kita mungkin dah tinggal hanya kerana sebab-sebab tertentu. Maka jangan tinggal. Kita bukan sekadar tak tinggal kebaikan kita, kita juga penyambung kepada kebaikan mak ayah kita. Bila seorang datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah selepas kematian ibu bapaku aku masih boleh berbakti padanya? Nabi kata, ya. Antaranya ialah menyambung kebaikan mak ayah kita. Kita adalah jariah mereka. Kita adalah nikmat mereka. Anak nikmat pada ibu bapa bukan pada wujudnya di dunia, pada wajahnya, bukan pada kerjayanya, pada untung dan kayanya, bukan jariahnya pada kebaikan yang disambung oleh anak-anak. Bila kita tahu mak kita ni rajin buat benda tu, rajin buat benda ni, benda baik-baik kita sambung. Maka ini anak-anak yang taat. Ini jariah. Kalau sekiranya Nabi SAW menyebut awaladin salihin yad'un lahu, dan anak soleh yang mendoakannya, Nabi menyebut seminimum perbuatan. Seminimum perbuatan anak-anak itu tak lupa doakan untuk ibu ayahnya. Tetapi untuk seterusnya, maka bergantung. Kalau mak ayah dia jenis orang yang jaga anak yatim, dia meneruskannya. Mak ayahnya jenis mendidik orang kampung, mengaji Quran yang fardu ain, maka dia meneruskannya. Kalau mak ayah dia menjaga kebajikan-kebajikan orang miskin, dia meneruskannya. Kalau mak ayah dia penyambung silaturahim, dia meneruskannya. Kalau mak ayahnya seorang yang banyak membantu dan menolong orang-orang yang dalam masalah, maka dia meneruskannya. Ini jariah. Dan ini tanda kita katakan seorang itu benar-benar mendapat ilham kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh lagi, kalau ahli dunia tengok kamu dalam ketaatan, mereka kata kamu gila. Ini gila, tak fikir masa depan. Tentang tengok bila kita hantar anak sekolah agama, orang ni pun dah kata kita gila. Hantar anak sekolah agama, boleh kerja. Setengah mereka, ini ahli dunia. Ahli dunia bila kita nak agama, dia kata nanti dia kerja apa Nanti macam mana nak makan? Hantar anak kita hafal Quran. Habis nak kerja apa hafal Quran? Dia nampak macam tak ada kerja. Mereka melihat kita ataupun orang yang nak dekatkan diri pada Allah sebagai gila. Manakala orang akhirat pula, bila melihat mereka, kesian. Mereka dilalaikan dengan dunia, kesian mereka. Apakah boleh menyelamatkan mereka? Apakah kehidupan mereka yang gembira hari ini dengan meninggalkan agama
boleh menyelamatkan mereka. Lihat, pandangan yang berbeza. Ahli dunia melihat orang agama ni ada masa depan tak? Bukan mereka kata gila pun ni. Dia nampak macam gila. Lah kalau dia bisnes, dia derma, dia kurangkan, gila ke apa? Bila nak kaya? Bila dia berniaga, dia jujur, dia tak menipu, gila ke apa? Dah berniaga tak menipu, macam mana nak kaya? Ini ahli dunia. Dia sudah terbiasa, bila berniaga, nipu orang kaya. Bila bekerja, dia tengok orang ni tak ambil rasuah. Cukup ke gaji dia? 1,000 sebulan macam aku. Tak ambil rasuah. Anak dia 7, cukup ke? Gila ke apa dia ni? Dia ambil rasuah. Yang ahli akhirat tengok, selamat ke dia hidup, ambil rasuah, bagi makan haram pada anak bini. Macam mana keadaan dia? Masing-masing dengan pandangan yang berbeza. Namun, ahli dunia tidak melihat bagaimana keseronokan ahli akhirat. Tapi ahli akhirat menyedari bagaimana akibat buruk yang bakal menimpa. Akibat buruk yang bakal menimpa. Ahli dunia tersembunyi dia untuk melihat kegembiraan ahli akhirat. Dia nampak, macam mana dia gembira? Sebab dia boleh gembira tanpa ada jam tangan. Dia boleh bergembira tanpa kereta mewah. Dia boleh bergembira dengan benda-benda yang asas. Tetapi mereka ni rasa bahawa orang ni macam mana boleh hidup dalam keadaan macam ni. Sedangkan ahli akhirat melihat macam mana dia boleh selamat dalam keadaan hidup macam ni. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang namanya ahli akhirat sentiasa rasa sedih walau dia buat taat, walau dia buat baik, walau dia buat perkara-perkara yang menyelamatkan dia pada hari akhirat kelak. Dia takut Allah tolak. Dia takut Allah tak terima. Dia takut perkara ini tidak menyelamatkannya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Orang-orang yang dengan nikmat yang Allah berikan pada mereka, mereka belanjakan, mereka sedekahkan. Namun mereka berada dalam keadaan ketakutan. Apakah ia akan diterima oleh Allah? Dan bagaimana hari kembali mereka pada Allah? Sebab itu kata Hasan Basri, orang beriman itu jama'a baina ihsan wa syafaqah. Orang beriman itu dia buat semua kebaikan dalam keadaan dia takut, bimbang. Allah terima tak? Ni terima tak? Wal munafiqu, dan orang munafik, jama'a isa'atan wa amnan. Orang munafik hidupnya buat jahat tapi dia rasa aman. Tak ada apa, tenang. Dia tak rasa azab Allah. Dia tak takut kubur, sakratul maut, tak takut. Dia cuma cerita takut mati, dia bukan cerita sakratul maut. Dia cerita takut mati sebab bimbang dunia ditinggalkan. Tapi orang yang bertakwa, dia fikir sakratul maut macam mana. Waktu aku menghadap malakul maut, apakah aku mampu mengucapkan 2 kalimah syahadah? Apakah aku mampu mati dalam husnul khatimah? Waktu nanti dalam kubur, apakah kuburku dilapangkan atau disempitkan? Apakah kuburku bercahaya atau gelap gulita? Apakah dalam kubur menjadi taman syurgaku atau menjadi jurang nerakaku? Kebimbangan berterusan. Apakah ketaatanku, amalan yang kulakukan ini diterima oleh Allah? Tetapi bila ahli syurga masuk syurga, apakah dialog mereka? Ya, dalam syurga Allah Ta'ala cerita bukan sekadar mereka menikmati segala apa yang Allah sediakan. Yang dunia dulu mereka tak dapat dihimpunkan dengan kali gandanya. Tapi ada dialog yang Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Allah cerita dalam syurga kelak, ahli syurga duduk bersembang. Mereka berdialog, mereka berbicara lalu berkata, bagaimana kamu sampai ke tingkat dan darjah ini? Dia ahli syurga ni tuan-tuan, bila nanti masuk syurga, sambil makan, sambil bersembang. Antara dialog ataupun konteks sembang mereka, macam mana kamu dapat naik darjat ini? Sampai ke peringkat Allah beri kita syurga. Masing-masing mengingati nikmat apakah yang menyebabkan mereka masuk syurga. Lalu ahli syurga ni menjawab, dulu waktu kami hidup dalam keluarga kami di dunia, kami sentiasa rasa bimbang.
Apakah Allah Ta'ala akan terima kami? Apakah amalan kami diterima? Kami sentiasa bimbang. Apakah kami mati dan husnul khatimah? Apakah kami nanti masuk neraka? Kami bimbang. Dalam keadaan kami terus melakukan kebaikan. Famannallahu alaina. Dan hari ini Allah menganugerahkan kepada kami syurga. Wa waqana azabas samum. Dan menyelamatkan kami daripada neraka. Inna kunna. Kami dulu di dunia. Min qablu nad'u, sentiasa berdoa. Kami sentiasa berdoa. Innahu huwal barrur rahim. Kerana kami tahu Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami berdoa dalam solat kami. Antara doanya ialah kata Aisyah, Allahumma manna alaina wa waqina azabas samum innaka antal barrur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami syurga. Selamatkan kami daripada azab neraka. Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhan, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aisyah menceritakan bahawa ayat Al-Quran yang menyebut antara sifat ahli syurga, dulu mereka sentiasa berdoa dekat dunia, Ya Allah, kurniakan kami syurga, jauhilah kami dari neraka. Itu doa mereka. Ketika mana ahli munafik tidak pernah doa yang itu. Nak doa apa? Mereka cuma nak dunia. Orang beriman, mereka nak akhirat, sebab tu mereka doa syurga. Ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhilah aku dari neraka. Ketahuilah siapa yang menyebut syurga dalam doanya dan neraka dalam doanya, dia pencinta akhirat. Dia tahu dunia ni kat mana. Dia tahu dunia sementara. Tapi yang tak pernah minta syurga, tak pernah minta supaya terselamat dari neraka, orang ni pencinta dunia yang tegak. Tega. Sehingga dia rasa tak ada sesuatu pun selepas ini. Jadi Syekh Abdul Qadir menyebut, sifat mereka ini sentiasa sedih, berduka cita. Sebab itu kata mereka, bila kami melihat Hasan Basri mukanya sedih, seolah-olah neraka diciptakan hanya untuk dia. Dia punya takut. Dan bila hati kami keras membatu, kami akan melihat Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in yang mulia. Muhammad bin Wasi', kerana wajahnya seperti wajah orang yang mati 10 orang anak. Sedih tu macam mati 10 orang anak. Jadi kalau kita tengok seorang tu mati seorang anak pun muka dah sedih. Ni mati 10 orang anak. Begitu dia berfikir tentang akhirat, sedih. Mengundang kebimbangan. Ini yang menjadikan mereka bangun malam, bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah, menangis, meratap, merayu, berdoa kepada Allah. Ini yang menjadikan hari-hari mereka penuh kebimbangan. Kebimbangan apakah persiapan, apakah bekalan, apakah takwa sudah cukup sebagaimana Allah kehendaki. Ini satu perjalanan yang penuh dengan kebimbangan. Sebab itu mereka sentiasa berdoa dalam solat mereka, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, terus tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan padamu. Ya, mereka bimbang. Kerana hati ini boleh berubah-ubah. Kalau hari ini kita baik, kalau hari ini kita soleh, esok bagaimana kita tak tahu. Maka kita bimbang. Sebab itu kita doa dalam solat kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang boleh mengubah mengikut apa yang dikehendaki, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu. Ini ahli akhirat. Kebimbangannya menyebabkan dia tidak memandang melainkan Allah, tidak berharap, tidak bergantung melainkan Allah. Maka mereka ini sentiasa terselamat. Ada pun orang yang tak selamat, kerjanya kejar dunia, bergantung pada manusia, berdiri dengan hawa nafsunya, dan mereka nak semua benda di dunia sahaja. Semua benda mereka nak di dunia. Sebabkan mereka nak semua benda di dunia lah mereka dengki. Orang dengki sebab mereka nak dunia. Orang nak akhirat tak dengki. Siapa pun bila nak akhirat dia tak kedengki. Tapi bila kita dalam diri kita tuan-tuan ada dengki, berarti kita masih mencintai dunia. Orang ni dapat nikmat sekian, kita cinta dunia. Kita tengok dia dapat kelebihan itu, kelebihan ini, kita pun dengki, campur nak marah. Sebab dengki boleh bawa marah. Marah kemudian kita sedih dengan diri kita, kenapa aku tak jadi macam ni? Kerana kita cinta dunia. Kerana orang beriman, bila kegembiraannya pada mentaati Allah. Segala kesedihan dunianya terubat dengan mentaati Allah.
Tetapi orang-orang yang ahli dunia, tuan-tuan sekalian, ialah kesedihannya bila hilang dunia. Kerana itu dia marah kepada ramai ahli dunia. Dia dengki, dia bersaing, dia mengutuk, dia mengeji semua ahli dunia. Tapi orang yang cintakan akhirat, dia akan mengeji dirinya, melihat kekurangan diri untuk diperbaiki. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu dah cinta dunia, aku payah nak ubat kamu. Kalau kamu teruk sangat cinta dunia, maka agak sukar untuk mengubati kamu. Kamu orang yang sakit. Yang mampu sabar dengan orang sakit ni doktor je. Doktor boleh sabar. Tapi kalau sakit kamu kronik sangat, doktor pun tahu tak dirawat apa. Doktor cuma tengok tak dirawat apa. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita tahu kita ada penyakit dunia, ubat cepat-cepat. Jangan sampai kronik baru kita nak ubat. Macam juga kalau kita sakit dunia ni. Contoh kalau kita demam, cepat-cepatlah ubat. Jangan sampai melarat. Nanti makin sukar. Nanti makin susah. Kerana itu bagi seorang yang benar-benar cintakan akhirat, ini sikap mereka. Bila buat baik, kebimbangan masih ada. Sebagaimana kita sebut kata-kata Hasan Basri, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafik jama'a isa'atan wa amnan. Orang beriman sibuk buat baik, tapi dibimbang apakah tidak diterima oleh Allah. Sedangkan orang munafik sibuk buat jahat. Dan keadaan dia rasa aman, tak akan kena apa-apa. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang sentiasa bimbangkan amalan kita. Bimbangkan ketaatan kita apakah ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi bukan maksud berputus asa. Tidak. Melainkan kita terus berharap, bergantung, menambah. Kita tidak sombong dengan amalan kita. Kita terus melakukannya dengan usia yang Allah berikan pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.